Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tidak lupa juga salam PKPB kepada negeri-negeri yang masih meneruskan PKPB dan salam PKPP kepada negeri yang sudah keluar daripada PKPB. Ingat, kita belum cuti lagi, jadi kita teruskan pelajaran kita pada hari ini pada muka surat 61 buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Jadi jom kita saksikan. Baiklah, pada muka surat 61 ini kita diminta untuk memberikan respon terhadap soalan. Jadi seperti biasa, kita perlu baca terlebih dahulu maklumat yang terdapat di dalam petikan ini, kemudian barulah kita boleh menjawab setiap soalan yang diberikan. Jadi kita baca terlebih dahulu. Ikan puyuh. Imran telah mengunjungi pakciknya yang mengusahakan ternakan ikan puyuh. Pakcik Harun memberikan penjelasan tentang ternakan ikan puyuh kepada Imran. Ikan puyuh satu spesies ikan air tawar, bersisik keras dan bersirip tajam. Tempoh matang ikan puyuh puratanya antara 120 hingga 150 hari. Kolam ternakan yang paling baik ialah kolam tanah, kerana terdapat tumbuhan seperti kiambang di dalam kolam ikan puyuh. Ikan puyuh boleh dibuat pekasam. Pekasam yang digoreng rangup sedap apabila dimakan dengan nasi putih. Baiklah, ini adalah maklumat mengenai ikan puyuh. Jadi, selepas kita baca maklumat ini, selepas kita hadam dengan baik, kita beralih kepada soalan-soalan di bawah ini, supaya selepas ini kita boleh dapat jangkakan apa jawapan kepada setiap soalan ini. Mengapakah ikan puyuh perlu diternak dalam masa 120 hingga 150 hari? Ikan puyuh perlu diternak dalam jangka masa tersebut untuk mencapai tempoh matangnya. Mengapakah kolam ternakan yang paling baik ialah kolam tanah? Apakah tumbuhan yang terdapat di dalam kolam puyuh? Bagaimanakah biasanya ikan puyuh dimakan? Baiklah, setelah kita baca maklumat dan soalan ini, jadi saya rasa kita bolehlah cuba untuk menjawab soalan-soalan yang ada di bawah ini. Sebelum kita menjawab soalan, ingin saya ingatkan sekali lagi di manakah kedudukan jawapan bagi setiap soalan, okey? Baiklah, ini soalannya dan ini adalah jawapannya. Ini soalannya, ini jawapannya, ini soalannya, ini jawapannya, dan ini adalah soalannya, dan ini adalah jawapannya. Baiklah, untuk menjawab soalan-soalan ini, kita perlu menjawab berdasarkan kepada petikan yang telah diberikan. Kita tidak boleh menjawab berdasarkan pemahaman yang kita ada di luar petikan ini. Boleh kita jawab berdasarkan pemahaman yang berada di luar, tetapi kita kena tengok soalan. Kalau soalan tu cakap selain daripada petikan di atas, baru kita boleh jawab berdasarkan pemahaman kita di luar petikan ini. Kalau tidak ada, jadi kita jawab berdasarkan petikan ini. Jom. Sekarang kita jawab terus pada soalan yang kedua ini. Mengapakah kolam ternakan yang paling baik ialah kolam tanah? Jadi, untuk menjawab soalan ini, kita perlu tengok kepada petikan di atas ini. Okey, soalannya adalah mengapa kolam ternakan yang paling baik ialah kolam tanah? Kita kena cari perkataan yang ada kolam tanah. Okey, ini adalah perkataan yang ada kolam tanah. Jadi, apa jawapan dia? Kenapa kolam tanah adalah kolam yang terbaik? Kolam ternakan yang paling baik ialah kolam tanah kerana terdapat tumbuhan seperti kiambang di dalam kolam ikan puyuh. Okey. Jadi kita tuliskan jawapannya di sini. Ingat, untuk menulis jawapan, kita perlu menuliskan jawapan yang lengkap. Jadi, jawapan yang lengkap ialah kolam
ternakan yang paling baik ialah kolam tanah. Kerana kenapa kolam tanah terbaik? Kerana terdapat tumbuhan seperti kiambang di dalam kolam ikan puyuh. Itu adalah jawapannya. Kerana terdapat tumbuhan di dalamnya. Ini adalah jawapannya. Kalau nak tulis panjang pun boleh. Kerana terdapat tumbuhan seperti kiambang di dalam kolam ikan puyuh pun boleh. Tetapi memandangkan kotak jawapan ini agak kecil, jadi kita kurangkan ayatnya. Jadi ini adalah jawapannya. Kolam ternakan yang paling baik ialah kolam tanah kerana terdapat tumbuhan di dalamnya. Jadi kita lihat pada soalan yang seterusnya. Apakah tumbuhan yang terdapat di dalam kolam puyuh? Okey, kolam puyuh ni apa yang tumbuhan yang ada di dalam tu? Jadi di sini pun dia dah bagi tahu. Terdapat tumbuhan seperti kiambang di dalam kolam ikan puyuh. Jawapannya ialah kiambang. Jadi kita tulis jawapan yang lengkap. Okey, kita kena tulis ini terlebih dahulu. Tumbuhan yang terdapat di dalam kolam puyuh ialah apa tumbuhan di dalam kolam puyuh? Ialah kiambang. Jadi kita tulis di sini kiambang. Okey, soalan terakhir. Bagaimanakah biasanya ikan puyuh dimakan? Okey. Di sini ada dua cara bagaimana ikan puyuh ni dimakan. Pertama adalah kita boleh buat bekasam. Boleh jawab. Seperti biasanya ikan puyuh dibuat bekasam. Ataupun kita boleh juga jawab biasanya ikan puyuh dimakan dengan nasi putih. Ada dua jawapan yang boleh kita pilih. Jadi saya harap murid-murid dapat menjawab soalan yang terakhir ini dengan ayat yang lengkap. Baiklah, demikianlah tadi penerangan cara-cara untuk menjawab soalan ataupun untuk menjawab respon terhadap soalan. Perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu memahami terlebih dahulu petikan yang telah diberikan. Jadi kita kena baca dengan faham. Bukannya kita hanya baca sahaja. Kita perlu faham dan kita perlu ingat beberapa poin-poin penting. Selepas kita baca petikan, selepas kita baca maklumat yang terdapat ataupun yang telah diberikan, kita baca soalan. Okey, kita baca setiap soalan dan kita letakkan di kepala kita soalan yang telah dibaca tadi. Dan kita cuba kaitkan dengan petikan yang telah kita baca tadi. Jadi, apabila kita sudah faham petikan dan kita sudah faham soalan, barulah kita jawab. Namun ingat, cara untuk menjawab perlulah menjawab dengan lengkap. Kita perlukan tulis terlebih dahulu kepala jawapan dia, barulah kita tulis jawapan dia. Saya harap penerangan yang telah saya nyatakan tadi dapat membantu murid-murid untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan respon ataupun perbualan. Semoga kita berjumpa lagi selepas ini dan saya nak ucapkan terima kasih kerana telah memberi respon yang baik terhadap video-video yang telah saya hasilkan. Jadi, kita jumpa lagi selepas ini. Bye. Assalamualaikum dan selamat berfikir. PB dan berfikir. PP. Bye-bye.